Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam di alam maya. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sentiasa berbahagia bersama family. Saudara Puan Hajah Comel-Comel, apa khabar? Saudara Bayar Rahmat, saudara Syah Ibrahim, saudara Zizi Muhammad, dan juga saudara Arbi Hashim, saudara Puan Syailiah Ahmad, saudara Hamzah Abdullah, Puan Syarifah Hafifah. Itu juga saudara Syah Ibrahim, saudara Zainab Zamari LC, saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, saudara Azrul Jalil, Izzuddin Yuzin dari Pulau Pinang, saudara Muhammad Hashim Muhammad Din. Salam dari Kemayan katanya. Saudara Raja Kamal, Raja Baizan, Waalaikumsalam ku. Saudara Zainuddin Ismail, saudara Tuan Ibrahim, Tuan Abdul Rahman, Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail dari Besut, Terengganu. Itu juga saudara Ahmad Mab, saudara Abu Nem, saudara Muhammad Kapli, saudara Ilyas Muhammad, saudara Muhammad Paridun Tukiman dari, itu juga saudara Jebat Pembela dari Kulim hadir. Terima kasih. Saudara Rosmini Kurungot, Waalaikumsalam, sahabat baik. Puan Salihah, saudara Azhari Tok Kaya. Begitu juga Yaumon. Terima kasih saudara. Saudara Puan Siti Rafi'ah, saudara Wan M. Bakri, saudara Perindu Kristal dari Batu Pahat, Perindu Kristal, saudara Abu Benem, saudara Abu Seman Hashim juga dari Batu Pahat, saudara Rusmini dari Pontian Johor, saudara Pak Chu dari Langkap Perak. Gitu juga saudara Azmi Nordin daripada Bagan Datuk, saudara Khair Anwar, saudara Alias Abdul Latif, saudara Jafri Din dari Teluk Intan Perak, saudara Zek Peri Peri dari Johor, saudara Muhammad Asri Dir dari Kuantan Pahang, Puan Fazilah Awang dari Pulau Pinang, saudara Salih Lembang, saudara Puan Hamidah Kamat. Terima kasih hadir saudara Syahal, saudara Basri Ayub, saudara Mat Kelana, semoga sihat semua, saudara Syarul Rizal. Begitu juga Azhari Tok Kaya, Yaumon, saudara Abdullah Muhammad Noh, Puan Hamidah Kamat, apa khabar? Moga sihat. Saudara Fazilah Awang dari Pulau Pinang, Ibjah, Waalaikumsalam. Saudara Amy Furniture dari Kajang katanya. Mat Kelana, semoga semua sihat walafiat. Saudara Syarul Rizal, Abang Sempoy, Waalaikumsalam dan selamat malam semua sahabat katanya. Itu juga saudara Rosli Misyah, saudara Tuan Haji Azhar Abdul Manak, apa khabar Tuan Haji? Saudara Kazani, saudara Lim, apa khabar saudara Lim? Yanaman, saudara Mutalib Meknun. Begitu juga dengan saudara Rosmilah, Waalaikumsalam, Rosli Misyah, Nazli Bazin dari Gombak, Selangor. Saudara Rizwan Khalid, dari Selangor katanya, Rizwan Khalid. Dari Selangor, Raja Juma, apa khabar je? Saudara salam dari Nara, Thailand. Raja Juma dari Thailand. Begitu juga saudara Kamarul Negeri Sembilan. Saudara Sidi Sen, Aftam. Raja Juma di Thailand tu di mana tu? Dari Nara Negeri Sembilan tu, bersepadan lah ya saudara Kamarul Azhari. Bila bikin salam untuk semua teman-teman yang berkesempatan pada malam ini. Saudara Zakaria Hashim, Waalaikumsalam. Saudara Kamarul Azhari, saudara Kamaruddin Aziz, selamat malam dari Ipoh Perak. Saudara Sidi Sen, Waalaikumsalam dari Sarawak. Saudara Sidi Hashim Atan, Waalaikumsalam. Itu juga saudara Hashim Alias. Hashim Alias ni orang Melaka jauh. Shout out, apa khabar? Saudara Raja Juma tanya, balik kampung raya ke? Tak tahu lagi, sedang menimbangkan. Saudara Yan Iskandar, kalau rasanya jalan tak jam, boleh sampai, tak ada masalah. Saudara Man Jamaluddin Abdul Rahman hadir dari Paroi, Seremban Negeri Sembilan. Dan juga teman-teman yang tak sempat saya santuni, saudara Wan M. Bakri, saya minta maaf. Sebab malam ni macam-macam cerita ada, saudara. Baik, saudara. Sebagaimana saya harus menerangkan, hari ini adalah hari Selasa, tanggal 27 Jun. Hari yang ke-1195 virus melanda negara kita, saudara. Semalam telah pun saya jelaskan jumlahnya dalam remote mingguan, ya, saudara. Usai saya memberi penerangan sedikit tentang virus yang telah pun masuk hari yang ke-1195,
kita santuni segmen e-commerce. Pada teman-teman yang berniaga, kalau anda punya produk, sila hubungi Al-Azhar, ya saudara Ismailis. Al-Azhar boleh dihubungi di talian 011 330 41241. Al-Azhar berniaga Setangi Al-Bakur, iaitu macam kemian, cara bila dibakar semerbak arum rumah kita. Sudah Mak Zaki, eloklah rumah kita ni kalau boleh, rumah bilik kita aromanya biarlah mewangi, kerana rumah ataupun bilik yang wangi itu adalah kegemaran para malaikat serta kebencian para syaitan. Saudara Mak Nasir Musa, selain daripada itu, Al-Azhar juga memasarkan minyak wangi daripada negara Arab. Murah pun saudara, harga rahmah, murah saudara. Minyak wangi tersebut dihasilkan berasaskan pada pati kayu gaharu saudara. Kalau tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farahah di talian 0177114300. Saya Saudara Hamid dari Kuantan, dan esok adalah hari terakhir Siti Farahah menerima pesanan. Kuatir bimbang tak dapat mengantarnya saudara. Siti Farahah boleh dihubungi 0177114300. Popiah Sira Lady Maria, pesanan boleh dibuka tapi pengantaran selepas Hari Raya. Boleh hubungi Saudara Nizam di talian 019 435-1203. Teman-teman nak berniaga, Puan Ros Chun dari syarikat Amy Rose Super Carrier sedang mencari teman-teman untuk menjadi ejen di kawasan anda. Boleh hubungi Puan Puan Ros Chun di talian 012-257-5917. Itu produknya berasaskan makanan sihat yang berasaskan oat saudara. Sesuai untuk minum pagi dan sebagainya, mengenyangkan perut, meningkatkan tenaga, mengurangkan masalah sembelit dan mengimbangkan tahap kolesterol serta nutrisi dalam badan saudara. Hubungi saudara Puan Emiro, saudara Puan Rosyun di talian 012-257-5917. Usai pencerahan tentang e-commerce, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini penting saudara. Tapi saya perlu jelaskan, saya bukan da'i, bukan juga Saudara Taib. Saya juga bukan seorang penceramah ataupun pendakwah yang bertauliah. Saya cuma sekadar mengutip ataupun membaca kiriman teman-teman kita saudara. Kerana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya saudara, kebanyakan penyebab manusia itu masuk neraka adalah disebabkan oleh dua lubang. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah dua lubang itu? Baginda bersabda, pertama itu kemaluan dan kedua mulut. Malahan, baginda juga menyatakan bahawa, tahukah kalian apakah penyebab kebanyakan orang masuk syurga? Kata baginda Rasulullah, penyebab orang untuk berada dalam syurga adalah kerana ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Ini hadis daripada Ahmad yang ke 9309. Statusnya adalah hadis hasan. Seseorang itu akan ditempatkan ke dalam neraka ataupun syurga bergantung pada amalannya semasa mereka berada di dunia. Dan kebanyakan penghuni neraka adalah berpunca daripada dosa mulut dan juga dosa kemaluannya. Dosa kemaluan seperti berzina, tidak menjaga auratnya selain daripada mahram dan sebagainya. Sementara dosa mulut dia saudara atau lidah seperti makan dan minum dari sumber yang haram, mengucapkan ucapan kufur, laknat, qasaf, mengumpat, memfitnah, menghina, merendah-rendahkan orang lain, mengadu domba dan yang lain termasuklah yang diterjemahkan dalam bentuk lisan ataupun tulisan di media sosial saudara. Kerana hari ini saudara mudah pada hari ini untuk orang melakukan dosa mulut yang diterjemahkan dalam bentuk-bentuk tulisan. Mereka memperkatakan ataupun menghantar semula perkara-perkara yang mengaibkan peribadi seseorang, mengumpat, memfitnah, mengadu domba di media elektronik dan diviralkan dalam media sosial tanpa terhentik di hati mereka bahawa apa yang diperkatakan atau apa yang diviralkan itu saudara akan diminta pertanggungjawabnya di hadapan Allah nanti saudara. Kerana Syekh
Kerana Syekh Al-Mubarak Furi menyatakan makna mulut dalam hadis ini ialah menjaga lidahnya. Kerana menjaga lidah boleh menyelamatkan keseluruhan urusan agamanya dan memakan yang halal kerana itu adalah penghulu kepada ciri-ciri ketakwaan. Seorang akan ditempatkan ke dalam syurga disebabkan rahmat Allah serta amalan soleh yang dilakukan. Dan kebanyakan penyebab seorang masuk syurga nanti adalah berpunca daripada sifat ketakwaan serta akhlak terpuji yang dimiliki. Oleh itu saudara, peliharalah kemaluan dan mulut kita dari sesuatu yang berdosa yang boleh menyebabkan kita dihumban ke neraka nanti. Marilah kita suburkan sifat takwa dan akhlak mulia dalam diri kita saudara, agar dengan rahmat Allah ia akan menjadi penyebab untuk kita masuk ke syurga. InsyaAllah. Ya, saudara Ismail Mat, saudara Fazil, saudara Azlan Yusof, saudara Salih Abdul Ghani, dia kata pastikan pasukan Datuk Azhar disambut sebagai wira di KLIA. Ya, saudara. Baik, saudara. Saya juga menerima kiriman mutiara kata daripada Tan Sri Osu Sukam, mantan Ketua Menteri Sabah. Hari-hari bila mengantar pada saya. Dan hari ini katanya, perkara yang dicintai oleh Allah. Perkara yang dicintai oleh Allah adalah meninggalkan tidur yang panjang, bicara yang berbolak-balik, serta terlalu sukar untuk makan banyak. Saudara. Itulah perkara-perkara yang dicintai oleh Allah. Pertama, kita meninggalkan tidur yang panjang. Jangan berdengkur daripada 11 malam, 10 malam sampai tengah hari, saudara. Kemudian berbicara yang berbolak-balik. A, B, C berbolak-balik. Serta terlalu suka untuk makan banyak. Makan banyak pun tak disukai oleh Allah. Makanlah sederhana. Segala-galanya, Islam itu, saudara, mengajar kita kepada kesederhanaan. Saya sendiri, saudara, kadang-kadang tidur pun 2-3 jam je sehari, saudara. Tak panjang. Tambah-tambah lagi untuk mencari bahan-bahan untuk saya war-warkan atau saya bicarakan pada anda saban malam. Bukan mudah, saudara. Tapi bagaimanapun saya dibantu juga oleh Pak Nazir yang tidak henti-henti menghantar kiriman pantunnya dari Perlis. Kata Pak Nazir, berbuah lebat si pokok kelisa, di peti abang tidak berbaki, sayur kailan dengan cabai. Beristighfar, bertaubat, banyak berpuasa, bersedekah menyumbang pintu rezeki. Itulah amalan jannah melambai. Bila kita bersedekah, kita bertaubat, kita beristighfar, saudara, dan kita banyak berpuasa, serta kita memberi, itu merupakan pintu rezeki. Maka itulah amalan untuk ke jannah nanti, saudara. Tambah Pak Nazir lagi, berteleku di tingkap pagi hari, mengenangkan padi, rosak segala. Orang bersikap terlalu memberi, jangan sendiri membawa bala. Saudara, dan kita memberi pun hati-hati juga. Jangan akhirnya hilang terus duit kita. Itu keadaannya. Apa khabar Puan Norma, Tuan Nosham, Tuan Haji Osman, Saudara Ismail Arsyad, begitu juga Ibrahim Cik Muda, Saudara Abi Tahir, pandangan dan cadangan, katanya. Saudara Abu Hassan, Mat Tuhak, salam untuk semua teman-teman, Saudara Zakaria Hashim. Dalam satu kenyataan dalam media sosial, Menteri Komunikasi Digital Fahmi Fadzil telah mengeluarkan perkataan walau tak tahulah saya, saudara. Saya kalau boleh tak maulah mengatur orang. Selamat sepana. Moga ada sinar untuk rakyat dan negara perpaduan. Saudara Rohayati Zainon, saudara Mat Sepana, santunilah rakyat itu yang terbaik. Saudara Cendrawasih, Waalaikumsalam. Saudara Rahmat, gitu juga saudara Jaiyah, saudara Abdul Rahman Manas, Abdullah Majid, terima kasih. Baik, saudara. Sebelum saya meneruskan pencerahan, tetap saya mengingatkan pimpinan negara supaya jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang. Kalau wang negara dibelanjakan tanpa had, negara boleh muflis. Tak gitu, saudara Yusof dari Seremban. Saudara Mazlan Khalid, apa khabar, saudara? Saudara Mat Sepana, kebenaran terus keluar satu persatu. Yang jelasnya, katanya. Saudara Osman Hamid, salam pencerahan, saudara. Dan kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini, saya tak marah. Saya izinkan. Tetapi, selalu saya katakan, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Bila anda masukkan dalam mana-mana channel media sosial, itu tanggungjawab anda. Kerana saya tak mampu untuk
memantau setiap tulisan ataupun suntingan yang anda lakukan, saudara. Kita harus ingat, ini adalah pencerahan politik dan juga sekadar memberi informasi kepada warga kita supaya warga kita sentiasa dalam keadaan ada informasi-informasi yang tertentu. Saudara, bukan semua. Semua tak laratlah saya, saudara, nak dikutip daripada semua surat khabar, saudara. Dan bila saya memberi pandangan, memberi pencerahan, saya harus mengingatkan anda, kita mesti berpegang kepada prinsip. Kita berpegang pada prinsipnya, iaitu kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Gitu, saudara Wan Syarudin, saudara Mazlan Khalib, saudara Hamidah Rashidah. Saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara Jeka Linglung, saudara. Apa khabar, Wan lah. Kalau anda nak menyantuni persoalan-persoalan yang saya santuni ataupun saya hujah, boleh. Atau anda mau berbahas dalam media saya ini, tak ada masalah. Asalkan kita gunakan bahasa-bahasa yang baik, saudara. Dan jangan menggunakan bahasa yang celupar, mencarut, maki hamun, saya tak izinkan. Saudara, dalam kita bersetuju untuk tidak bersetuju, we must agree to disagree, gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis kerana kita adalah warga cinta damai, saudara. Baik, saudara, jangan lupa prinsip 5 perkara rukun negara. Saudara, pertama, kita harus percaya pada Tuhan. Itu rukun negara kita yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Saya harus membaca, walaupun anda dah tahu, mungkin ada generasi yang terlupa, saya mengingatkan tentang 5 prinsip rukun negara ini. Sebab teman-teman saya selalu mengingatkan saya, dia kata, jangan lupa. Kalau saya boleh memberi peringatan saban malam tentang penyakit, virus dan sebagainya, kena diwawarkan saban malam tentang 5 prinsip rukun negara, saudara. Baik, saudara. Dalam keadaan begini, saya harus mengingatkan anda bahawa nampak gayanya jumlah kes demam denggi dilaporkan pada minggu epidemik ke-24 menunjukkan peningkatan yang agak banyak, saudara. Selama seminggu yang lalu, sejumlah 200 kes menjadikan kepada 2,808 kes berbanding 2,608 kes pada minggu sebelumnya. Demikian menurut Kementerian Kesihatan dalam satu kenyataan yang memaklumkan terdapat 2 kematian, saudara, kesan daripada jangkitan demam denggi. Jadi saudara harus berhati-hati. Dan kabarnya terdapat beberapa lokaliti hotspot yang telah pun dikenal pasti sebanyak 110 sekarang ni, saudara. Daripada 10 lokaliti hotspot yang dilaporkan, 84 lokaliti itulah kawasan, saudara, yang berada di Selangor. 14 lokalitinya di wilayah Persekutuan dan Putrajaya. Masing-masing 4 lokaliti di Kedah serta Pulau Pinang dan 3 di Sabah serta 1 di Perlis. Sementara itu, bagi Sevelan Cikungang, Cikunya, saudara, sebanyak 2 kes telah direkodkan dan menjadikan jumlah kumulatif kes cukinya sehingga kini adalah 137 kes. Jadi, saudara, kalau boleh, pastikan jangan ada air-air yang tertakung sekitar rumah kita. Jangan biarkan longkang-longkang kita itu airnya tak mengalir dan boleh dijadikan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Saudara, berusaha kita jagalah keluarga kita, saudara. Hari ini, sebagaimana semua kita tahu, jemaah umat Islam yang mengerjakan ibadah haji telah pun berkumpul di Padang Arafah. Lebih daripada 2.5 juta warga jemaah Islam musim haji kali ini. Dalam keadaan mereka berada di Arafah, saudara, suhu panas rupanya kali ini, saudara. Suhu di Arafah dilaporkan setinggi 66 darjah Celsius. Dan semalam ketika jemaah mengembara dari Mekah ke Mina sebelum bermalam di Padang Arafah, jemaah berhadapan dengan pencabaran fizikal. Berikutan perlunya menghabiskan masa berdoa, baca Al-Quran di Padang Arafah dan di kawasan sekitarnya di tengah-tengah suhu yang tinggi. Berdoalah kita, saudara, supaya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengerjakan ibadah haji dan sekarang ni berada di Padang Arafah, mereka sihat. Kerana ini kerajaan Arab Saudi telah pun mewujudkan beberapa helikopter untuk melakukan tinjauan helikopter
dan mendapati laluan masuk ke Padang Arafah bukan sahaja dipenuhi dengan jemaah, namun ribuan pekerja kesihatan turut berada dalam keadaan berjaga-jaga. Kerana dikuatiri jemaah kita mungkin ada yang terkena strok haba. Suhu dikesan menjadi tinggi dari jam 12 tengah hari hingga 3 petang. Malah aktiviti buruh di luar turut dilarang oleh Arab Saudi bermula bulan ini hingga September, saudara. Esok mereka dijangka menyempurnakan ibadah melontar menggunakan batu kerikil di 3 jamrah, melambangkan lontaran batu ke arah syaitan. Dan perhentian terakhir adalah kembali ke Masjidil Haram di mana jemaah akan melakukan tawaf terakhir. Selain cuaca panas, upacara mengerjakan ibadat haji turut juga pernah berdepan dengan risiko. Sebab itu sekarang ni mereka berhati-hati kerana pada tahun 2015 pernah berlaku rempuhan yang mengorbankan 2,300 orang. Namun nampak gayanya tahun ini tidak adalah insiden tersebut. Dalam pada itu, saudara, umat Islam khususnya jemaah haji Malaysia dinasihatkan supaya menginsafi kekurangan serta kelemahan diri sebagai hamba Allah, sekaligus meninggalkan sikap keakuan dengan menyerah sepenuhnya keabadian dan ketaatan hanya kepada Allah. Itu merupakan khutbah Arafah yang bertajuk Umat yang Satu dan telah pun disampaikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar kepada jamaah Malaysia yang berwukuf di bumi Arafah hari ini, saudara. Dan beliau juga menekankan pentingnya perkara itu kepada seluruh duyufur Rahman tanpa mengira latar belakang mereka. Ya, saudara, saya yakin beberapa jemaah sebentar lagi akan bergerak ke Muzdalifah dan sebelumnya terus ke Mina. Mudah-mudahan mereka mendapat haji yang mabruk, saudara. Dalam pada itu, semua kita tahu bahawa Hari Aidil Adha jatuh pada 29 Jun, iaitu lusa, saudara. Besok 28, lusa 29. Saudara, lusa umat Islam di Malaysia merayakan sambutan Hari Raya Aidil Adha. Dan untuk itu, pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor, menurut kenyataan yang dinyatakan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Datuk Haris Kasim. Dalam kenyataannya, ia menyatakan bahawa Kerajaan Negeri Selangor memberi kelepasan cuti tambahan pada hari Jumaat 30 Jun 2023 kepada semua penjawat awam di negeri itu selaras dengan Akta Hari Kelepasan 1951, Akta 369. Artinya, saudara, ini belum lagi, persekutuan kita tak tahu. Belum ada keputusan daripada Kerajaan Malaysia, tetapi Kerajaan Negeri Selangor, yang mereka yang bekerja dengan Kerajaan Negeri, saudara, iaitu kemudian cuti adalah khusus kepada semua penjawat awam di jabatan dan agensi Kerajaan Negeri dan pihak berkuasa tempatan saja. Yang mana yang ini merupakan kaki tangan kerajaan di bawah persekutuan, belum ada keputusan. Yang saya dapat adalah tentang kerajaan mereka yang bekerja dengan Kerajaan Negeri Selangor. Artinya besok lusa setelah cuti hari Aidil Adha, sambung lagi hari Jumaat 30 bulan, Sabtu Ahad 4 hari lah, saudara, dapat cuti panjang. Warga Negeri Selangor Darul Ihsan. Saudara, apa khabar saudara Abang Azwan? Terima kasih hadir bersama. Jadi kalau anda bekerja dengan Kerajaan Negeri Selangor, dapat cuti tambahan. Kerajaan Persekutuan saya belum dapat. Saya tak berani nak buat kenyataan begini, saudara, kalau tidak ada pengesahan dari pihak berwajib, saudara. Dan saya agak khawatir bila cuti-cuti juga, saudara, apabila saya menatap bagaimana kenyataan Menteri Sumber Manusia mengatakan menjelang tahun 2030, tahun 2030, besar kemungkinan sejumlah 4.5 juta rakyat Malaysia mungkin hilang pekerjaan sekiranya mereka tidak mempunyai kelayakan yang sejajar. Saudara, ya. Sebab itu mereka harus melakukan latihan upskilling, macam dengan TVET dan sebagainya. Sebab itu beliau mengharapkan agar pihak-pihak tertentu segeralah mempertingkatkan kelengkapan dirinya dalam menghadapi cabaran dunia yang mengharapkan para pekerja mesti mempunyai kelayakan akademik dan juga kelayakan upskillingnya, saudara, ya. Dan dalam waktu yang sama, Timbalan Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof mengharapkan agar pembabitan gulungan belia. Sebab sekarang ni, dahulu dalam saat-saat sumber pekerjaan yang tak banyak ini, beliau mengharapkan
agak gulungan belia yang masih rendah saat ini dalam bidang menerokai bidang pertanian moden. Beliau mengharapkan mereka terbabit dengan penyelidikan supaya mereka bukan saja boleh menggunakan mesin tapi boleh mencipta sesuatu inovasi untuk di sektor pertanian moden. Kerana dunia akan menghadapi masalah makanan. Kalau belia-belia juga menceburkan diri dalam bidang pertanian, tentunya pertanian moden. Dan pihak kerajaan ada menyediakan pelbagai bantuan katanya. Tapi apa yang lebih penting katanya, seperti contohnya penoreh dan pekebun kecil yang ada sekarang ini, generasinya seperti generasi beliau yang berusia 60 tahun ke atas. Mungkin dah tua ni nak panjat pokok yang tinggi, itu susah. Jadi, sektor ladang getah memerlukan generasi muda untuk mengusahakan kebun-kebun yang masih ada lagi. Selain daripada itu, carilah jalan bagaimana dapat dilaksanakan inovasi yang lebih baik lagi. Itu harapan yang amat berhormat Datuk Faridah Yusof yang mahukan bukan hanya sektor perladangan getah, begitu juga ladang kelapa sawit dan tanaman-tanaman yang lain supaya negara kita tidak terdedah kepada masalah food security ataupun keterjaminan makanan, saudara. Dalam waktu yang sama, saya melihat bahawa selain daripada industri pertanian, saudara, saya melihat bagaimana pakar-pakar ekonomi melahirkan kebimbangan mereka seandainya pihak kerajaan sebagaimana diumumkan oleh Menteri Ekonomi Saudara Rafizi Ramli apabila mahu mengurangkan subsidi bersasar. Kerana menurut mereka penghapusan subsidi boleh menjejaskan pertumbuhan jangka pendek Malaysia dan merumitkan proses penambahbaikan gaji ketika paras gaji kekal tinggi. Demikian kata ahli ekonomi Bank Islam Saudara Firdaus Rosli. Menurut Saudara Firdaus Rosli daripada Bank Islam, ia adalah tidak sesuai untuk melakukan rasionalisasi subsidi, iaitu bersasar, terutamanya ketika negara masih dalam proses pemulihan. Kesan daripada, saudara, berapa lama kita tak ada kerja, merudumnya ekonomi, kesan daripada pandemik dulu, saudara. Jadi, saat ini katanya, negara memerlukan subsidi buat masa ini, supaya orang ramai dapat berbelanja yang sepatutnya. Firdaus berkata, naratif ekonomi madani oleh kerajaan yang akan dilancarkan pada bulan Ogos depan perlu memberi tumpuan kepada strategi meningkatkan pertumbuhan. Jadi justru anjakan paradigma daripada rangka kerja sedia ada yang diperlukan. Jadi kerana itu pendapatan boleh guna semasa digunakan untuk pemberian subsidi. Mungkin hanya menyukarkan penggubalan dasar dan bukannya memudahkannya. Jadi para ekonomi mereka merasakan agar kalau boleh janganlah diteruskan pemberian subsidi bersasar. Teruskan subsidi ini supaya warga kita tidaklah tertekan dengan taraf kehidupan yang tinggi, saudara. Itu di negara kita. Bagaimanapun di luar negara sedikit, saudara. Di luar negara kena ada laporan juga sebab saya memberitahu ini, saudara, kerana kesan luar negara juga boleh mengakibatkan penyangkutan suasana negara kita. Terutama dari segi sektor ekonomi. Nampak gayanya laporan daripada Moskow menyatakan bahawa perintah darurat yang dikenakan berikutan cubaan pemberontakan tentera upahan Rusia Wagner pada hujung minggu lalu telah pun ditarik balik. Selepas kemarahan kumpulan itu yang diketuai oleh Yevgeny Prigozhin berjaya dihentikan. Jadi penarikan semula semua sekatan dan perintah darurat diumumkan Datuk Bandar Moskow Sergei Sobyanin menerusi satu makluman di aplikasi Telegram. Menurut Sobyanin, festival graduasi sekolah tinggi yang sepatutnya diadakan boleh diadakan semula. Darurat anti keganasan juga ditarik balik dan lebih banyak wilayah di Moskow dan wilayah Voronezh yang lebih jauh ke selatan. Ini di Moskow sebenarnya minggu lalu agak keadaan membimbangkan apabila adanya tentera tambahan itu melakukan pemberontakan. Tapi bagaimanapun kata hari ini, saat ini nampaknya telah pun ditamatkan
mudah-mudahan segeralah agar peperangan antara Rusia dengan Ukraine ini dapat dihentikan supaya ekonomi dunia dapat dipulihkan. Begitu juga saudara, kita harus berterima kasih kepada kumpulan Datuk Azlina Osman dan juga tim program negara, pasukan Menteri Luar, Menteri Komunikasi dan sebagainya. Hari ini Mahkamah Rayuan Antarabangsa The Hague telah pun menolak final award melalui proses timbang tara yang tidak sah dan disalahgunakan oleh pihak yang mendakwa sebagai waris Kesultanan Sulu. Artinya tuntutan mereka telah pun ditolak oleh Mahkamah Rayuan Antarabangsa The Hague. Menurut Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan Mahkamah Rayuan The Hague ini merupakan satu lagi kemenangan penting kepada kerajaan Malaysia, rentetan daripada keputusan Mahkamah Rayuan Paris pada 6 Jun 2023. 6 Jun dulu saudara, Mahkamah di Paris katanya kita kena bayar kepada waris Sultan Sulu, tapi apabila dibawa ke Mahkamah Rayuan The Hague, hari ini Mahkamah menolak keputusan tersebut saudara. Dan ini merupakan kemenangan dan seharusnya kita mampu, tahniahlah saya pada Datuk Seri Azlina Osman, Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Komunikasi Digital Tuan Ahmad Fahmi Fadzil, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun dan semua kementerian yang terlibat kerana berjaya untuk mendapat kemenangan di Mahkamah The Hague. Kedaulatan negara harus dipertahankan. Tahniah Datuk Azhar ya saudara. Dalam keadaan begitu saudara, saya harus mengingatkan juga saudara bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah hari ini menyatakan bahawa pihaknya telah pun menyiasat lebih daripada seorang ahli politik yang didakwa melindungi kegiatan judi haram. Tapi bagaimanapun, Ketua Pengarahnya Tan Sri Azhar Baki dalam beliau mengesahkan SPRM telah pun menyiasat dari seorang ahli politik yang didakwa melindungi kegiatan judi haram dalam talian negara ini. Identiti mereka masih belum boleh dijelaskan kerana pihaknya masih lagi dalam siasatan. Dan sementara itu, kertas siasatan kes melibatkan rasuah pengambilan pekerja asing yang melibatkan pegawai kanan Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar telah akan diserahkan kepada Timbalan Pendahulu Raya dalam masa terdekat. Artinya, SPRM telah pun menyiapkan kertas siasatannya. Soal tentang judi haram yang dibiayai ataupun dilindungi oleh ahli politik masih dalam siasatan. Begitu juga ada beberapa kes lagi dalam siasatan. Nampak gaya saudara, dalam waktu terdekat kita akan dapat melihat ada beberapa kegemparan lah nampak gayanya saudara. Dan di Kuala Terengganu hari ini saudara. Ini cerita mahkamah, banyak cerita ini. Di Kuala Terengganu, Tan Sri Abdul Hadi Awang berjaya untuk mengekalkan kerusi Parlimen Marangnya apabila mahkamah pilihan raya di Kuala Terengganu menolak tuntutan daripada Barisan Nasional berhubung tentang keputusan pilihan raya lalu. Bagaimanapun, petisyen yang difailkan oleh Barisan Nasional bagi membatalkan kemenangan calon PAS Datuk Ahmad Amzad Hashim telah diputuskan oleh Hakim Datuk Seri Muhammad Firuz Jafril mendapati wujud unsur rasuah ketika tempoh kempen pilihan raya bagi parlimen tersebut. Jadi, akhirnya mahkamah memerintahkan bahawa keputusan tersebut dibatalkan, termasuklah memerintahkan responden membayar sejumlah RM50,000 kepada pempetition selain membenarkan penangguhan keputusan selama 14 hari bagi membolehkan responden membuat rayuan dan memfailkan permohonan rasmi pergantungan responden sebagai ahli parlimen. Dia ada tahap dia saudara, bukan dah ditolak maka terus ada pilihan raya. Tak saudara, dia ada prosesnya. Kerana kabarnya peguam Datuk Ahmad Amzad juga memohon keputusan mahkamah tersebut. Masih belum lagi tuntas. Begitu juga saudara, bagaimana sebab terdahulu pada 3 Januari lalu saudara, calon Barisan Nasional Datuk Muhammad Zubair Embong membuat keputusan mahkamah untuk membatalkan keputusan PRU15 Parlimen berkenaan di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 kerana terdapatnya unsur-unsur rasuah. Jadi menurut pengurusi UMNO Terengganu Datuk Seri Ahmad Said, petisi itu difailkan antara lain
atas dakwaan PAS menyogok pengundi dengan mengagihkan wang bantuan yang diberikan oleh kerajaan negeri pada 15 hingga 17 November lalu. Tindakan itu didakwa dilakukan melalui program iPencen, iBelia dan iSiswa yang diberikan beberapa hari sebelum pilihan raya umum. Pada pilihan raya itu, Ahmad Mazat memperolehi sejumlah 63,016 undi dengan majoriti 40,907 menewaskan 3 pencabar iaitu Muhammad Zubir Embong daripada Barisan Nasional yang memperolehi 22,109 undi serta Datuk Raja Bahrain daripada Pakatan Harapan yang memperolehi 10,946. Kalau dilihat saudara dari segi majoritinya memang tinggilah 40,000 saudara. Tapi kalau ada elemen rasuah, maka tentulah ia akan dibatalkan. Tan Sri Abdul Hadi Awang kekallah sebagai ahli Parlimen Marang apabila Mahkamah Pilihan Raya Terengganu menolak petisi yang difailkan oleh calon Barisan Nasional bagi membatalkan kemenangan beliau. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Hassan Abdul Ghani yang bersidang sebagai Hakim Mahkamah Pilihan Raya membuat keputusan itu selepas mendapati pihak petition Jasmira Osman gagal menimbulkan sebarang keraguan yang munasabah. Yang Arif Datuk Hassan turut mengarahkan petition yang juga calon Barisan Nasional Parlimen Marang yang diwakili oleh Peguam Datuk Muhammad Hafal Rizal Harun membayar kos RM50,000 kepada mahkamah. Dalam perbicaraan tersebut, saudara, seramai 10 orang saksi telah dipanggil oleh pihak petition dan 3 orang saksi bagi pihak responden. Itu keputusan di Terengganu, saudara. Jadi kekal kata mahkamah, tetapi Datuk Hamzat keputusannya adalah dibatalkan. Itu kata mahkamah, saudara. Bagaimanapun, Dewan Undangan Negeri Terengganu akan dibubarkan secara rasmi pada besok, saudara, untuk memberikan laluan untuk diadakan pilihan raya negeri besok 28 hari bulan. Begitu juga ini Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Amiruddin Harun akan menghadap Yang Tuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Munawir pada besok hari juga untuk tujuan pembubaran. Dan Yang Di-Pertua Negeri Tuan Yang Terutama Tun Ahmad Fauzi Abdul Razak telah pun memberi persetujuan untuk Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang dibubarkan esok. Jadi esok 3 Dewan Undangan Negeri dibubarkan, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan juga di Terengganu, saudara. Kedah kita tahu dah semalam, saudara. Begitu juga Selangor. Bagaimanapun, saudara, selaku pengurusi Barisan Nasional, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi menjelaskan, beliau memberi jaminan bahawa MCA dan MIC insya-Allah akan diberikan kerusi untuk bertanding dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Berapa jumlahnya tak tahulah. Artinya UMNO Barisan Nasional tidak mengenepikan sahabat. Saudara, itu keadaannya. Bagaimanapun UMNO bahagian Kota Raja. Mereka telah pun menghantar permohonan agar Ahli Majlis Kerja Tinggi UMNO iaitu Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz iaitu selaku Ahli Majlis Tinggi dan Ketua UMNO bahagian Kota Raja supaya Tengku Datuk Seri Zafrul diberi kesempatan untuk bertanding sebagai calon bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Sungai Kandis. Jadi apakah kursi tersebut? Sebab kerana kursi Sungai Kandis ini dimenangi oleh Parti Keadilan. Besar kemungkinan kalau Keadilan memberi ruang untuk UMNO bertanding, maka UMNO bahagian Kota Raja mahukan agar kursi tersebut ditandingi oleh Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Bila kita menghadapi musim pilihan raya ini, pihak polis mengesahkan bahawa kira-kira 50% daripada 15,000 pegawai dan anggota polis di Selangor. Ramai saya. Kalau 50% dengan 15,000, artinya 7,500 pegawai dan anggota polis di Selangor akan bertugas pada pilihan raya negeri. Demikian menurut Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Khan. Katanya pihaknya telah pun membuat persiapan sejak bulan lalu, khususnya latihan bagi pegawai dan anggota yang terlibat sebelum, sewaktu dan selepas pilihan raya umum, pilihan raya negeri diadakan. Jadi PRN ini juga akan ada bantuan polis dari negeri lain yang tidak terlibat dengan PRN, macam negeri Perak,
negeri Johor, negeri Melaka juga akan turut membantu. Saudara, dalam pada itu, Tun Hussein berkata, buat masa ini cuti pegawai dan anggota di Selangor juga masih belum dibekukan. Dan kawasan titik panas untuk PRN juga sudah dikenal pasti serta akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Syabas, Polis Selangor, mereka telah pun mengada persiapan lebih sebulan awal lagi. Itu keadaannya, saudara. Fazilah Abdul, dia siap ada, wallahi sedekah ke mana, tak tahulah saya. Jadi, sudah kata Adik Tahir, sana kalah, sini menang. Jadi, yang tu mesti tak ada wang. Saudara Ali Abdul Latif, orang mengantuk, suruh bantal. Tapi kata Fazilah Abdul, menteri tak payahlah nak bertanding negeri. Bagilah peluang orang lain. Betul juga. Bagaimanapun terpulanglah pada Presiden Parti untuk menentukan. Betul juga pandangan saudara Fadilah tadi. Katanya Tengku Zafrul dah jadi menteri. Tak payahlah bertanding luar negeri. Dan sekarang ni pun tak tahulah berapa jumlah kursi yang diperuntukkan pada negeri Selangor. Nanti berbolak-balik pula. Itu keadaannya, saudara. Baik, saudara. Sebagaimana yang saya katakan bahawa hari ini saya akan cuba mengulas. Jadi saudara sila catat ulasan saya ini berhubung tentang kedudukan pilihan raya Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Apakah kenyataan Perikatan Nasional yang mau menggapai, mau menawan 6 negeri itu boleh mencapai kejayaan? Semalam saya dah nyatakan bagaimana di Kedah. Terlalu sukar untuk mereka menawan kembali Kedah. Apabila UMNO dan UMNO Barisan Nasional dan Pakatan Harapan bersatu, maka jumlah undinya besar, saudara. Keadaannya sekarang ni Pulau Pinang. Dalam pilihan raya lepas, Pulau Pinang dia mempunyai 13 kawasan parlimen. Daripada 13 kawasan parlimen sebut, kepala batas dimenangi oleh Perikatan Nasional, Tasik Gerugu Perikatan Nasional. Begitu juga di Permatang Pau. Perikatan Nasional. Daripada 13, 3 saja Perikatan Nasional. Tapi 10 parlimen itu dimenangani oleh Pakatan Harapan dengan penuh bergaya. Jadi macam mana boleh mengatakan mereka boleh menawan Pulau Pinang, saya pun tak tahu. P43 Bagan, Pakatan Harapan. Bukit Mertajam, Pakatan Harapan. Batu Kawan, Pakatan Harapan. Nibung Tebal, Pakatan Harapan. Bukit Bendera, Pakatan Harapan. Tanjung, Pakatan Harapan. Jelutung, Pakatan Harapan. Dan Bukit Gelugur juga Pakatan Harapan serta Bayan Baru serta Balik Pulau. 10 kawasan. Macam mana boleh tawan tu saya tak tahulah. Pulanglah mereka. Setakat yang dalam pilihan raya yang lalu, pilihan raya yang ke-14 dulu, saudara, UMNO cuma dapat 2 kursi saja, saudara. Sebab itu saya kata janganlah loser cannot make demand. Artinya orang yang kalah tu janganlah menuntut yang bukan. Tapi tak tahulah berapa pimpinan Pakatan Harapan memberi peruntukan pada UMNO Barisan Nasional, kita tak tahu lagi. Belum lagi pengumuman rasmi. Tapi dengar-dengar kabarnya lebih daripada 8 kursi katanya. Bagaimanapun pilihan raya lalu, UMNO Barisan Nasional memenangi 2 kursi, iaitu di Sungai Dua dan Permatang Berangan. Sementara PAS cuma menang 1 kursi saja di Penaga. Amanah 2 kursi, iaitu Bayan Lepas dan Permatang Pasir. PBM, ketika itu saudara, PBM berada dalam Pakatan Harapan, saudara. Mereka juga mendapat kemenangan di Bertam dan Teluk Bahang. Tapi apakah pengundi-pengundi di Bertam, Teluk Bahang memberi sokongan? Kita tengok sebentar lagi, saudara. Sementara itu PKR, Parti Keadilan mendapat 14 kerusi, iaitu di Pulau Betung, Batu Maung, Pantai Jerjak, Batu Uban, Kebun Bunga, Sungai Aceh, Sungai Bakap, Bukit Tambun, Bukit Tengah, Macang Bubuk, Penanti, Seberang Jaya, Teluk Air Tawar dan Pinang Tunggal. 14 kursi, saudara. 6, yang ke-6, saudara, DAP pula mendapat 19 kursi, iaitu di Sungai Puyu, Bagan Jermal, Bagan Dalam, Berapit, Padang Lalang, di Perai, di Jawi, Tanjung Bunga, Air Putih, Pulau Tikus, Padang Kota, Pengkalan Kota, Komtar, Datuk Keramat, Sungai Pinang, Bukit Lancang, Seri Delima, Air Hitam, Paya Terubung dan Teluk Bahang. Itu di Pulau Pinang, saudara.
Kalau kita lihat secara ini bagi kursi penaga. Kursi penaga yang dimenangi oleh PAS, saudara. PAS dapat 8,530 undi. Sementara majoritinya 1,132 mengalahkan calon daripada UMNO saudara Mak Zain 7,398. Kerana waktu itu saudara 1 lawan 1. Itu PAS lawan dengan UMNO Barisan Nasional. Jadi waktu itu pengundian mungkin mereka menolak Barisan Nasional dan memberi pada PAS. Apakah kali ini penaga akan memberi kemenangan semula pada PAS? Wallahu a'lam bishawab, kerana majoritinya 1,132. Di Bertam saudara, PBM. Bertam PBM dia dapat 6,485 mengalahkan calon Syahriful Osman daripada UMNO. Majoritinya saudara 2,217. Sementara calon daripada PAS adalah 2,986. PBM waktu itu mewakili Pakatan Harapan saudara. 6,000 campur 6,000, 12,000. PAS cuma ada 2,988. Di Pinang Tunggal, PKR, Roslan Saidin, PKR, Ahmad Zakiuddin dapat 7,754. UMNO, itu Roslan Saidin, 7,062. PAS cuma dapat 4,622. Saudara. Itu saudara yang PAS. Jadi 3 corner fight. PKR 7,754. UMNO 7,627. Campur 2, 14,000. Di Permatang Berangan. Ini kawasan ni Nur Hafizah Osman. Daripada UMNO dia dapat 6,870. Mengalahkan daripada calon Pakatan Harapan dulu, sahabat PBM. Itu Muhammad Syarif Omar 5,021 dan calon PAS 6,224. Kalau 6,870 campur 502 situ ada 11,000. PAS cuma dapat 6,000. Parti Rakyat Malaysia dapat 24 hilang wang pertaruhan saudara. Di Sungai Dua. Sungai Dua ni kawasan UMNO, Masjid UMNO adalah Muhammad Yusof Muhammad Noh. Dia dapat 7,314. PAS 2 corner fight, PAS dapat 5,380. Majoritinya adalah 1,934. Ini di Sungai Dua saudara. Di Teluk Air Tawar, Mustafa Kamal Ahmad PKR 7,072. PAS cuma dapat 3,090. UMNO ada 4,869. Itu melalui saudara Cik Zamri Cik Ros. Kalau dua dicampur, 7,000 campur dengan 4,000 ada 11,000. Di Sungai Puyu, di AP, 21,000 saudara. MCA cuma dapat 2,013 saja. Saya rasa ini kawasan memanglah Sungai Puyu ni. Saudara P. Bun Poh, di AP 21,000. Begitu juga Bagan Jermal, Sun Lip Chi, calon DAP 18,134. MCA cuma dapat 289 saja. Di Bagan Dalam, Sati Muniandi daripada DAP 10,070. Calon daripada MRC 3,091. Di lain-lain calon hilang wang pertaruhan saudara. Di Seberang Jaya, PKR, Afifi. Ini yang akhirnya mengisytiharkan keluar daripada parti PKR dan sedang berhadapan dengan tuntutan daripada PKR. Afifi Bahardin, PKR dia dapat 16,014 undi. Parti PKR saudara. UMNO dapat 8,000. Calon daripada PAS cuma 5,540. Bagi Pematang Pasir, Amanah dapat 9,708. Saudara Faiz Fazil. Saudara, Faiz Fadil mendapat 9,708 undi. UMNO 4,979. PAS 6,727. Kalau campur UMNO dengan Amanah, 4,000 campur 9,000 di situ aja 13,000 ada 14,000 saudara. Di Penanti, PKR dapat itu melalui Nurlela Arifin 8,221 undi saudara. Memang ini dulu kawasan ni kawasan UMNO. Saya ingat lagi kekuatan UMNO dalam bahagian Matang Pauh dulu saudara. Calon daripada UMNO Syuhami Sabudin 5,277. Kalau campur dua saja saudara dah ada 13,000. PAS cuma dapat 4,791. Di Berapit, DAP Heng Lili 18,378.
MCA bagi nak rak saudara, cuma dapat 1,397. Lain-lain calon PRM, PFP apa semua saudara, semua hilang wang pertaruhan. Di Macang Bubuk, calon PKR Lee Kai Lun 21,819. Calon PAS cuma dapat 5,072. Sementara calon daripada MCA Tan Teck Cheng 4,000. Lain-lain calon daripada PRM, MAP cuma hilang wang pertaruhan. Saudara, cuma yang nampak situ PAS 5,000, MCA 4,000, PKR punya calon Lee Kai Kun 21,000. Di Padang Lalang, DAP Chong Eng 20,764 saudara, mengalahkan Parti Gerakan 2,400. Gerakan waktu itu berada dalam Barisan Nasional. Saudara, lain-lain calon hilang wang pertaruhan. Padang Lalang adalah kubu kepada DAP. Begitu juga di Perai. Ini DAP ni wakil mulut selupar saudara, Ramasamy, dia dapat 11,243. Mengalahkan calon daripada MIC Suresh Muniandi 2,154. Lain-lain calon hilang wang pertaruhan. Ramai tu bertanding saudara, 1, 2, 3, 4. 4 calon hilang wang pertaruhan. Dapat 24, 33, 37. Tapi itulah kubu apa di Perai lah kubu DAP saudara. Di Bukit Tengah, Gui Xiao mewakili parti PKR. Dia dapat 12,535. Parti Gerakan cuma 3,977 saudara. PAS dapat 2,035. Macam manalah dia nak menang saudara, saya pun tak tahu. Bukit Tambun, PKR Goh Chun Ek 18,064 undi. Mengalahkan calon daripada Gerakan 3,184. Lain-lain calon hilang wang pertaruhan. Di Jawi, itu Heng Mui Lee daripada DAP 17,000. Calon daripada MCA 4,018. Lain-lain semua hilang wang pertaruhan. Di Sungai Bakap, Amar Patipal Abdullah dari PKR saudara, dia dapat 10,386. Mengalahkan calon daripada UMNO Muhammad Sani Bakar 8,038. So 10,000 campur 8,000, 18,000. PAS cuma dapat 4,000 saudara. Di Sungai Aceh, Zulkifli Ibrahim juga dari PKR 7,486. UMNO 7,070. Majoritinya adalah 416. Tapi calon PAS cuma dapat 2,038, 2,383. Kalau dua tu bergabung, 7,070, 7,400, di situ saja ada 14,000. Tang mana yang kata mereka boleh menang tu? Tu saya kata di Pindang ni. Saudara Zairi Khair Johari, saudara daripada DAP 13,245. Calon daripada Parti Gerakan cuma dapat 3,000 saja saudara. Lain-lain calon hilang wang pertaruhan. Di Air Putih, Lim Guan Eng, DAP, dia dapat 9,362. Calon daripada MCA cuma dapat 1,404. Lain-lain calon hilang wang pertaruhan. Di Kebun Bunga, Ong Kan Lee, PKR, 14,851. Gerakan cuma dapat 2,254. Di Pulau Tikus, Chris Lee Chun Kit daripada DAP 11,679 undi. Gerakan cuma 2,043. Di Padang Kota, Chow Kun Yao, ini ketua menterinya, dia dapat 9,278. Gerakan cuma dapat 1,470. Di Pengkalan Kota, Gui Zisen DAP 15,000 saudara. Calon daripada Gerak MCA cuma dapat 1,647. 3 calon lain hilang wang pertaruhan, 82, 68, 87. Jadi pertarungan waktu itu antara MCA dengan DAP. Bungkus MCA. DAP dapat 15,000 saudara. Di Komta, Teh Lai Heng 10,113. Mengalahkan calon MCA 1,750. Di Datuk Keramat, Jagdeep Singh Deo. Ini anak Kapal Singh saudara. Jagdeep Singh Deo daripada parti DAP dapat 13,712. Mengalahkan Lee Bun Ten. Gerakan cuma dapat 4,151. Lain-lain 18 undi pun ada saudara.
hilang wang pertaruhan. Di Sungai Pinang, Lim Siu Kim, DAP 15,362 mengalahkan calon daripada Gerakan 4,922. PAS Yaakob Omar dapat 1,575. Ini di Sungai Pinang, saudara. Di Batu Lancang, Ong Ah Tiong, DAP 20,000, saudara, mengalahkan Parti Gerakan Ku Pei Chi 2,407. Lain-lain calon semua hilang wang pertaruhan. Di Seri Delima, Sherlina Abdul Rashid daripada Parti DAP 16,553 mengalahkan calon MCA Ku Kei Tiong 3,342. Di Air Hitam, Joseph Ng Sun Siong daripada DAP 12,588 mengalahkan calon Gerakan 3,047. Lain calon hilang wang pertaruhan. Paya Terubung, Yo Sun Hin, DAP, mak tuan, 35,315 undi mengalahkan calon MCA cuma dapat 4,126. Di Batu Uban, Kumarasan Armugam daripada PKR Batu Uban, saudara, 21,079 undi mengalahkan calon Gerakan 3,806. Vignesh Waran Muniandi mewakili Parti PAS 1,176. Di Pantai Jerjak, Datuk Seri Saifuddin Nasution mewakili Parti PKR 14,014 undi, saudara, mengalahkan calon daripada PAS Muhammad Farhan Yusri 1,067 dan Oh Tong Kiong dari Gerakan 3,298. Di Batu Maung, Abdul Halim Husin PKR 17,380 mengalahkan calon UMNO Laikat Ali Muhammad Ali 9,063 undi. PAS cuma dapat 3,015 undi. Di Bayan Lepas, Azrul Mahathir Aziz mewakili Parti Amanah. Dia dapat 12,504 mengalahkan calon UMNO Rusli Hashim 7,259. PAS cuma dapat 2,497. Di Pulau Betung, Muhammad Tuah Ismail PKR 7,675. Calon daripada UMNO 6,079. PAS cuma dapat 1,064. Di Teluk Bahang, Zulkifli Mat Lazim daripada Parti Peribumi Bersatu PBM, waktu itu mereka dalam ikatan, ya saudara, 5,482 mengalahkan Syah Haidin Ayub Husin Shah 5,057. Majoritinya 425 daripada UMNO, saudara. PAS cuma dapat 1,046. Itu kedudukan di Pulau Pinang. Jadi dengan kedudukan begitu, saudara, macam mana yang mereka mengatakan, saya rasa satu kursi pun tak boleh dapat tu, saudara. Nak ikut daripada mana? Dulu masa itu PBM bertanding di bawah Pakatan Harapan. UMNO yang menentang dengan Pakatan Harapan waktu itu, saudara. Cuma menang 2 kursi je lah. Lain-lain tu Amanah dalam Pakatan Harapan. PBM pun waktu itu di bawah Pakatan Harapan. Tepih lagi lah, kalau apatah lagi kalau Parti Keadilan dan juga Parti DAP. Jadi kalau mereka mengatakan bagaimana bahawa kononnya ini mereka mampu untuk menawan Pulau Pinang, saya katakan mimpi lah ni. Sebab itu dalam kita membicarakan soal politik, kita mesti berpijak di bumi nyata. Realiti itu yang paling penting, saudara. Kerana bagi saya tidak mahu membicarakan sesuatu yang tidak ada asas. Pengaruh Parti Keadilan di Pulau Pinang memang kuat. Apatah lagi mereka bersama dengan DAP membentuk satu kerajaan perpaduan. Dan khabar yang saya terima untuk di Pulau Pinang, besar kemungkinan persetujuan dicapai, besar kemungkinan UMNO akan diberi kesempatan bertanding antara 8 hingga 9 kursi. Tetapi kalau mendengar kenyataan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO bahawa calon daripada MCA dengan MIC juga dipertimbangkan, ini yang menggerunkan nanti saya. Sebab kalau mereka bertanding pun, tapi kalau mereka bertanding, DAP tidak akan bertanding, PKR tak akan bertanding, itu boleh mungkin menang. Tetapi kursinya lebih kurang 9 kursi lah, saudara. Tapi di mana kursi tak tahulah, sebab Parti Keadilan dia dapat menang itu tinggi, saudara.
keadilan dia dapat ini 14 kursi. Berapa kursi dia nak bagi pada UMNO? UMNO cuma beritahu 2. Kalau dia nak bagi pada 9, 8 atau 9, artinya keadilan terpaksa mengorbankan. Kalau 14, 7. Kalau 7 kursi itu ambil dari mana saya tak tahu. Tapi kalau saya lihat daripada PKR, kursi-kursi yang mungkin lah yang akan diberi macam Sungai Aceh, Sungai Bakap, Penanti, itu kawasan lama, Seberang Jaya, Teluk Air Tawar, Pinang Tunggal. Dan di mana pula DAP nak bagi? Sebab kekuatan DAP saya rasa tinggi mereka macam mungkinlah DAP akan bagi kawasan, mungkin bahagian dalam, Padang Kota mereka tak akan bagi pada MCA. Pulau Tikus kawasan kekuatan mereka mungkin di Sungai Pinang, mungkin juga di Teluk Bahang. Saudara yang ada di sekitar kawasan balik pulau lah saudara. Dan amanah saya rasa tentulah mereka akan mengekalkan Bayan Lepas dan Pematang Pasir. Cuma kawasan Penaga tu mungkin diberi pada UMNO bertanding. Begitu juga dengan PBM, iaitu di kursi Dun Bertam dan Teluk Pahang. Kalau Bertam, Teluk Bahang, Penaga, 3 tu bagi pada UMNO, campur 2 ada 5, jadi 4 lagi lah. Parti Keadilan terpaksa berkorban demi atas nama persahabatan. Saudara, malam besok kita cuba mengulas keseluruhan bagaimana yang mereka laungkan. Apakah benar Parti Perikatan Nasional mampu untuk menawan 6 negeri yang diwawarkan oleh mereka? Bagi saya satu sajalah. Janganlah banyak mimpi yang bukan-bukan. Kerana khawatir nanti kita dipengaruhi oleh mimpi, kita mengigau di siang hari. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.